Hai, Assalamualaikum. Saya Zahir. Selamat datang ke Chillax. Yang ini episod 2 edisi Ramadan. Bersama dengan kita hari ini, kita akan membentangkan tajuk The One Who Serve. Dan Zahir takkan bentangkan tajuk ni seorang-seorang lah. Kalau seorang-seorang tak dibentang lah tajuk ni, tak habis lah cerita ya. Alright, dan Zahir ada 2 orang wakil daripada Al-Qadim. Bersama dengan Zahir sekarang ni kita ada Encik Fizal dan juga Encik Fahmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik lah, steady lah, elok lah. Okey. Elok lah. Oh, nampak puasa. Nampak. Alright, untuk soalan yang pertama, kita nak tujukan kepada Encik berdua. Macam mana boleh tertubuhnya organisasi Al-Qadim ni di Malaysia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada pihak Impact Malaysia atas jemputan untuk bersama dalam program Chillax ni. Kita harap program ni dapat sama-sama memberi manfaat kita lah, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Untuk menjawab soalan Zahir ya. Bagaimana tertubuhnya Al-Qadim ni? Okey, Al-Qadim ni dimulakan oleh kita punya presiden iaitu Sheikh Husaini. Dialah founder kepada pertubuhan Al-Qadim. Dia pada awalnya mula berdakwah di sekitar 1980-an. Kalau tak silap saya 1984 lah. Dia mula berdakwah secara individu lah, secara perseorangan. Lepas tu dia tak lama lepas tu bila orang dah mula kenal dia, orang mula panggil dia untuk bagi kelas-kelas di rumah, untuk datang di rumah. Lepas tu tak lama lepas tu bertambah pula followers dia sampai ke satu tahap dia dipanggil untuk melakukan aktiviti dia semua di satu bangunan dia panggil bangunan MIDF. Kalau tak silap saya di Jalan Raja Chulan, tapi masa tu pada tahun 80-an lah. 80-an. Jadi lepas dia bertapak di situ apa semua, dah makin dakwah dia makin diterima masyarakat. Ramai pula yang nak datang membantu dari segi tenaga kerja, dari segi kewangan. Jadi dia dah tak boleh nak bergerak secara solo lah, secara perseorangan. So dari situ datang bila dia bincang dengan ahli keluarga dia apa semua, dia last kali buat keputusan untuk bergerak sebagai satu pertubuhan dan lahirlah pertubuhan Al-Qadim secara rasminya pada tahun 1992. Tahun saya lahir. Alhamdulillah. 29 tahun dah. So dah 29 tahun Al-Qadim daripada tahun 92 sampailah ke tahun sekarang 2021. Alhamdulillah masih lagi aktif, masih lagi memberi khidmat kepada kemanusiaan di luar sana sesuai dengan motto kita, serving mankind. Serving mankind. Baik, right. Saya nak tahu jugalah apakah tugas-tugas anda di dalam Al-Qadim itu? Okey. Silakan, Encik Fahmi dulu, Encik Fizal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak Impact Malaysia atas jemputan ini, dan kita harap program ini bermanfaatlah untuk kita semua, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Okey, nama saya Fizal bin Abdul Jamil, sebagai pengarah pembangunan pertubuhan Al-Qadim. Saya mula aktif bersama Al-Qadim sejak daripada 2012 lagi. Masa tu kita datang untuk volunteer, kita nak tolong orang-orang susah, kita nak tolong orang-orang new Muslim. Jadi minat tu sejak sertai pertubuhan Al-Qadim ni, kita minat terhadap kebajikan dakwah ni semakin tinggi. Dan Alhamdulillah tak lama selepas tu kita mendapat peluang untuk bersama Al-Qadim. Jadi saya tak lepaskan peluang ni untuk bersama Al-Qadim. Kita mula bekerja di Al-Qadim pada tahun 2019 sebagai pengarah pembangunan, di mana tugas-tugas utama saya, kita nak jumpa pihak-pihak di luar sana, pihak korporat, pihak kerajaan, pihak NGO lain, pihak seperti Impact Malaysia sendiri. Kita nak berkolaborasi macam mana kita boleh kembangkan lagi kegiatan aktiviti kita dari segi dakwah dan kebajikan. So itulah sedikit sebanyak apa yang saya lakukan di Al-Qadim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pada Cik Fizal. Seterusnya Cik Fahmi, apakah tugasnya di sana? Kenapa Cik berdisiplin ni? Assalamualaikum. Nama saya Fahmi. Penlibatan saya dengan Al-Qadim sejak 2008 sebenarnya. 2008. Masa tu saya umur 21, saya datang ke Al-Qadim sebagai youth lah. So volunteering lah. Saya bermula dengan volunteering dengan youth camp dan banyak-banyak program yang lain lah. So bila dah lama kat Adim, macam
Macam Sadar Fizalat sama jugalah, mula minat dengan volunteering and kita faham yang actually youth pun actually ada tempat untuk contribute. So Akadim beri platform tu pada youth, kita rasa macam kita ni important juga sebenarnya. Youth pun boleh contribute juga sebenarnya. Mungkin kita orang ni bukanlah ustaz, tak arti nak dakwah sangat, tapi kita contribute dari segi tempat lain lah. Kita buat program, buat event, buat youth camp. Kat situ saya start lah 2008. Dah lama, dia dah minat. Sama juga saya diberi peluang untuk bekerja dan bersama dengan Akadim sejak 2016 lah. So 2016 tu saya ambil portfolio youth development lah. Sebab saya start as a volunteer buat program, lama-lama saya kerja kat situ buat program untuk youth juga. Faham. Maknanya memang datangnya asalnya daripada minat dulu. Lebih daripada 10 tahun juga lah. Ya, betul. Volunteer apa semua. Dan juga peluang yang untuk contribute. Selama ni tak tahu pun yang youth boleh contribute. Oh, boleh contribute So maknanya siapa saja boleh. Kalau rasa nak contribute, Boleh. Ya, betul. Boleh join. Exactly. Saya pun akan boleh join lepas ni. Betul. Dijemput boleh? sangat Boleh. Alhamdulillah. Okay, so ni apakah fokus utama Al-Qadim ni? Apabila apakah perubahan yang Al-Qadim nak lihat daripada usaha yang dilakukan lah? Okey. Fokus utama Al-Qadim ni kita sebenarnya kita nak mentarbiahkan mentarbiahkan masyarakat di luar sana untuk melahirkan satu generasi umat Islam yang berakhlak mulia. Dengan harapan mereka menjadi contoh kepada komuniti di luar sana. Sebab bila kita ada akhlak mulia ni, kita macam brand ambassador lah, kita sebagai Islam punya brand ambassador, kita bawa keluar sana untuk juga menampung kita punya satu lagi fokus utama kita, iaitu meramaikan lagi umat Islam di negara kita dan juga di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi itulah dua fokus utama kita di Al-Qadim. Baik. Terima kasih. Dan soalan seterusnya, apakah yang membezakan Al-Qadim dengan organisasi yang kata berasaskan dakwah yang lain lah? Beza Akadim sebab ni dalam kelompok NGO lah, kan? So bila bercakap dengan NGO, apa membezakan Akadim ataupun cakap what is the USP of Akadim lah. So personally saya rasa Akadim ni beza dengan lain ialah kita ni very jemaah centric dengan family centric. Okay, kita ada kerja-kerja dakwah dan obviously we need volunteers. Okay, so bila volunteer datang, kita actually encourage yang datang volunteers ni bawa family semua sekali. Yang dah berkahwin bawa isteri, bawa anak, terlibat sekali dengan kerja-kerja kebajikan ni lah. So maknanya dia bukanlah kita boleh fokus daripada youth saja. Bukan. Tak kisah satu keluarga, umur berapa pun tak ada masalah untuk join. Ya, betul. So antara aktiviti yang Al-Qadim akan lakukan, which is pergerakan yang korang lakukan, apa antaranya yang pernah korang lakukan, which is yang melibatkan keluarga, budak ke, like boleh datang bawa satu keluarga ke? Okey. Dia kita di Al-Qadim ni untuk aktiviti keluarga ni kita ada program sepanjang tahun. Salah satu program yang kita kita look forward to every year is masa bulan Ramadan lah. Kita namakan dia sebagai Bantuan Raya. So Bantuan Raya ni di mana kita kumpulkan golongan-golongan asnaf ni, fakir, golongan miskin, golongan OKU, golongan mualaf ni kita kumpulkan. Lepas tu kita bagi dekat dia bantuan sama dalam bentuk beg makanan, dalam bentuk duit raya ataupun kita pernah juga bagi baju-baju lah untuk mereka ni. So bila kita ada satu program yang besar ni, kita perlukan ramai volunteer. Bila ramai volunteer ni kita tak limit kepada certain usia sajalah. Untuk meriahkan lagi volunteering punya semangat ni, kita panggil juga seluruh keluarga. Macam mungkin yang datang tu mula bapa dia datang. Lepas tu kita bagi tahu kat dia, in your family siapa lagi yang boleh membantu? Mungkin your isteri ke ataupun anak-anak you ke. Jom kita libatkan mereka sekali. So bila kita buka ruang macam tu, ramai yang bagi respon. Dia datang dengan satu keluarga. Saya ingat saya sendiri pun bila diberi peluang macam tu, ini adalah satu peluang bagi saya untuk mentarbiahkan juga anak saya pada masa itu dia baru berumur 10 tahun. Daripada dia duduk terperuk kat rumah tu saja dengan kawan-kawan dia menghadap game, menghadap TV kan. So kita panggil dia datang, join buat sekali, buat aktiviti kan. Supaya mungkin dia pendedahan daripada awal dah ada. Betul. Jadi sikit-sikit tu minat akan masuk lah. Betul. Kita nak dedah dia berdawal supaya kita nak
kita pun nak sampaikan mesej dia kepada anak kita sendirilah. Kata look, you dekat rumah ni bersenang-senang, you ada rumah, ada setengah rumah ada aircon, ada bantalan yang puak apa semua. Bila you pergi kat luar sana, you tengok keadaan you sendiri. Betapa orang lain yang tak senasib dengan kita, ada yang lebih susah. So kita nak buka mata dia. So bila ada program macam ni, macam mana kita nak panggil family sekali terlibat ialah melalui volunteering ni tadilah, melalui program-program yang kita adakan. Biar pada awal lagi dia rasa seronok dengan buat benda-benda yang bantu mendakwah semua lah. Dia mula-mula macam pengalaman saya sendirilah, dia tak seronok. Dia muka dia macam alah marah lah, macam rebel lah kan. Rebel kan. Kita pun pernah muda, kita tahulah kan. Faham. So tapi bila kita bagi dia exposure tu, lama-lama dia pula jadi seronok. Yang tu kita suka tengok lah. Mula dia macam sikit-sikit benda macam dah tak ada paksaan untuk dia pergi. Betul. Macam ada aktiviti tu macam okey. Dia rasa macam benda tu satu like playground untuk dia juga. Correct, betul. Faham? Okey, faham. Jadi kalau saya boleh add on the apa membezakan lah kan NGO akadem dengan NGO yang lain lah. Personally lah, dengan saya experience sendiri lah ya. Presiden kita orang, Syekh Husaini, dia seorang revert. Okay, bila dia seorang revert dan cara dakwah pun agak berbeza lah sebab dia lebih faham struggle yang non-Muslim yang ingin masuk Islam lah. Jadi kalau kat akadem ni, kalau you pergi every Saturday lah, kita ada kelas every Saturday. Kita ada kelas yang untuk golongan-golongan yang non-Muslim yang berminat nak tahu bahasa Islam contohnya. So kalau you datang dekat akadem tu, you bukan nampak satu bangsa je. So tu yang unik. And kebanyakannya kelasnya dalam English. So bila dia English, dia international lah. So you can see Americans kat situ, orang UK kat situ. Siapa saja terbuka, kalau you guys berminat nak tahu, come. Datang Chinese, Malays, Indian. So diorang kena berdaftar dulu untuk datang ke, atau boleh like boleh walk in je. Dia katalah pagi tu dia baru lepas makan dekat mamak ke apa, dia boleh datang terus dengan pakaian apa yang ada. Dia tak perlu tak perlu nak dress up apa semualah. Kita datang dia terima dan contoh kalau you ada kawan kan, Zahir kan, ada kawan non Muslim, dia ada questions kan, dia ada soalan pasal Islaman. Kenapa Islam macam ni? Kenapa Islam macam tu? Jom lah datang akadem. Tanya terus. Betul. Tak pernah kalau saya lepak satu table kat mamak selalu biasa kalau kita memang lepak kadang-kadang dengan orang yang memang saya comes to like Portuguese punya family ke apa ke, Chinese ke, Indian ke, tak kisah, dia duduk. Orang kadang-kadang soalan-soalan dia tanya tu, I know that soalan tu diorang boleh tanya. Tapi kadang kita macam kita tak yakin je nak jawab kan. Aku jawab ni kan belah mana pula pagi ni kan. So makna ini contoh let's say kalau dia ada soalan yang tu juga, aku rasa dah elok sangat ni, cantik. Tadi ada buka kelas, kita pergi terus. Dan macam tu lah kita terima. Orang datang tanya, saya ada soalan ni, saya ada misconception pasal ni, terrorism lah apa, macam segat, tanya je. Dan kita cuba explain. Faham. Okey, baik. Nak tambah sikit lah, salah satu filosofi lah yang buat saya tertarik dengan Al-Khadim ni lah. Di mana kita punya presiden kita, Syekh Husaini ni, dia selalu terapkan untuk follow through. Maknanya bila kita bagi bantuan tu bukan sekadar one off. Maknanya kita bagi bantuan betul lupakan masa dia. Tak. Dia bila kita bagi bantuan tu, kita kena follow up dengan dia. Maknanya kita dengan objektifnya kita nak selesaikan apa saja kemelut yang dia hadapi. Bukan takat one off tu saja, lepas tu kita lupakan, tak. Macam saya bagi contoh sikit lah, macam kita punya squad prihatin kemiskinan, kita punya program kebajikan. Apa yang kita buat, kita bila kita dapat satu permohonan untuk bantuan lah. So apa yang kita buat ialah first kali kita pergi investigate dekat rumah dia, sama ada dia ni betul ke apa yang dia ceritakan, dan kita determine lah sama ada dia betul-betul layak untuk terima bantuan. So bila kita dah buat siasatan tu dan kita rasa dia memang layak untuk masuk dalam bantuan tu, kita masukkan dia dalam bantuan tu. Lepas tu kita bagi dia bantuan secara bulanan. Dengan objektif bila kita bagi bantuan dia bulanan, bantuan makanan bulanan. Bila kita bagi bantuan makanan bulanan tu, keluarga dia menjadi stabil. Sebab kodak sebelum tu dia hari-hari mungkin bapak dia satu hari kena keluar minta bantuan kat orang lain. Lepas tu bila bapak dia dah segan dengan neighbor dia, dia minta anak-anak dia pula. So keluarga tu sentiasa tak bersatu lah. So bila kita masuk, objektif kita nak stabilkan family tu dulu. Bagi bantuan bulanan. So
So bapak dia tu dah tahu dah. Okey, bila kalau dia keluar pun dia tahu kat rumah dah ada makanan. Contohnya dari segi makanan tu orang dah stabil, terjamin dah sikit jamin, lah, betul. stabil sikit. Faham? Okey. Betul. So lepas tu bila dia dah stabil, bapak dia pun kita contohlah kalau bapak dia lah yang dia punya breadwinner. So kita bimbing dia pula bapak dia macam mana nak mencari nafkah pula di luar sana. Mungkin sebelum tu dia ada pengalaman buka gerai. Tapi sekarang atas sebab-sebab tertentu dia terpaksa berhenti. So kita bantu dia balik untuk buka balik gerai dia. Bagi balik jalan buka balik jalan untuk dia. Kalau dia tak ada pengalaman perniagaan tu mungkin dia sebelum dia pernah kerja dengan company lain. So dia punya skill set dia kan. So kita mungkin boleh syorkan dia dekat syarikat-syarikat yang di bawah rangkaian kita yang kita friendly dengan dia lah. So kat situ bukan setakat kita selesaikan masalah keluarga dia, kita nak selesaikan masalah dia secara kalau boleh menyeluruh lah, holistik lah. So kat situlah yang menariknya di Al-Khadim ni, kita memang terapkan follow through tu, bukan sekadar satu bantuan dan lupakan. Bukan sekadar makanan je, tapi tengok apa lagi yang boleh diusahakan. Betul. Apa pengalaman awak sebelum ni, jom kita usahakan something. Correct. Kita build up balik something. Yes. Maknanya memang terus akan bantu untuk build up terus lah. Naikkan sikit. Orang kata taraf kehidupan masing-masing. Betul. Daripada satu tahap tu, daripada miskin tegar, mungkin kena naikkan daripada miskin. Daripada miskin tu, akhirnya keluar daripada kemiskinan. Faham. Itulah antara maknanya dia betul-betul macam dia starting kita. Macam bapak dengan mak dia nak didik anak. Macam ni Ustaz, hang kena buat lagu ni, macam ni. Didik betul-betul sampai korang dah dapat satu tapak balik untuk teruskan kehidupan ni lah. Betul. Terbaik. Dan dekat sini Al-Khadim juga soalan seterusnya kan. Mempunyai keberadaan antarabangsa dalam 25 buah negara. 25 buah negara, besar Dan bolehkah kongsikan sikit lah sebanyak tentang gerak kerja antarabangsa Al-Khadim ni. Dan apakah perubahan yang ingin dicapai? Sebab ini besar punya orang kata combination 25 negara, bukan orang kata nak buat satu orang kata misi dah tak mungkin kecil lagi misi tu. Dia akan jadi lebih besar. Jadi apakah tujuan, apakah orang kata matlamat lagi? Kita di Al-Khadim ni kita nak kata alhamdulillah kita berbanggalah juga salah satu NGO yang kecil di Malaysia ni mendapat pengiktirafan di arena antarabangsa melalui program-program yang kita tawarkan dan juga melalui pengalaman yang Presiden kita sendiri ada. Macam antara pengalaman kita lah di arena antarabangsa tu, kita dipanggil untuk mengadakan kita punya youth camp kan, Akademi Youth Camp kita di luar negara. Kita pernah dipanggil oleh Jepun, apa lagi, Dubai dan juga Fiji. So mereka ni diorang tahu kewujudan youth camp ni, diorang nak bawa youth camp ni ke negara diorang. So kita alhamdulillah sangat bersyukurlah diberi pengiktirafan sebegitu rupa. Bukan setakat program kita sajalah, macam Presiden kita sendiri akan juga dipanggil oleh negara-negara luar untuk menjadi speaker kepada diorang punya conference ataupun panelis. Dan kadang-kadang juga dia dipanggil untuk menyelesaikan masalah diorang, apa yang diorang ada di sana. So bila kita ada presence dekat arena antarabangsa ni, satu kita boleh bila kita ada di sana, antara benefit yang kita dapat lah, kita boleh memperbetulkan persepsi negatif terhadap agama Islam yang selama ini mungkin negara yang kita pergi tu ada. So bila kita bawa akhlak mulia, kita tunjukkan dia apa dia Islam yang sebenarnya di negara itu, sedikit sebanyak dapat membantu memperbetulkan persepsi negatif terhadap agama Islam tu sendiri. Faham? Betul. So ada setengah orang memang dah pandang Islam tu negatif, satu benda yang macam sangat teruk, sangat kejam. Sedangkan benda tu tak. Betul. So daripada Al-Khadim tu dah boleh buka juga mata diorang. Betul. Kalau saya boleh tambahkan, especially Syekh Husin yang Presiden kan, dia Chinese Muslim, dia Chinese Malaysian kan, Malaysian Chinese. So bila dia bagi talks ni dekat
antarabangsanya platform. So you see banyak-banyak bangsa lah. So ada seorang wakil Malaysia, Chinese pula tu. So dia tunjukkan Islam ni sangat universal. Ada Mat Saleh, ada African, ada Chinese. So kat situlah yang kebanyakan ni kerja-kerja dakwah di luar negara tu ialah jemputan presiden kita orang untuk bagi talks dekat platform antarabangsa macam ni. Contohnya Peace TV lah salah satunya. Zota Zakir naik ni platform contohnya lah. Sebab dia nampak macam-macam bangsa yang ada dalam satu organisasi boleh gerak sekali tanpa ada masalah apa-apa pun. So benda tu pun dah nampak satu kata beautiful of Islam lah kata kat situ kan. Betul. Cantik. Dan jom kita teruskan. Boleh kita cerita sikit lah kata berkenaan dengan satu dua program akademi yang paling berjaya setakat ni, yang paling berjaya. Okey, berkenaan program yang berjaya ni saya suka nak highlightkan berkenaan kita punya program kebajikan Skuad Prihatin Kemiskinan. Dalam Skuad Prihatin Kemiskinan ni kita ada tawarkan 13 jenis perkhidmatan lah. Antaranya bantuan makanan bulanan, bantuan keperluan khusus, baiki rumah, kelengkapan rumah, bantuan peralatan sekolah. Dan juga tahun ni kita nak fokus dalam satu servis ni kita panggil program menjana pendapatan. Okey. Apa yang berlaku tahun ini kita mendapat satu calon di mana seorang wanita ni dia tahun lepas dia perniagaan dia merudum akibat PKP. So daripada ada income langsung tak ada income. Apa staff dia apa semua dia kena let go. So dia memang jatuh teruk lah. So dia datang kat kita, dia nak mohon bantuan daripada kita. Daripada tahap memberi gaji kepada staff, dia pula kena minta bantuan. So dia jatuh teruk, so dia datang kepada kita. Apa yang kita buat, kita tahu dia masa dia masuk tu kita interview dia kata sebelum ni dia buat landscape business. So kita tahu dia ni ada kepakaran dalam bidang landscaping lah, kebun-kebunan dia ada kepakaran lah. So apa kita buat, kita serapkan dia masuk dalam program menjana pendapatan ni. Lepas tu kita bagi dia satu kawasan untuk dia bercucuk tanam lah. So apa yang dia buat ialah dia tanam pokok, dia panggil pokok telang. Pokok bunga telang kalau tak silap saya kan. Bunga telang kan dia panggil. Dia tanam, dia dia jaga apa semua sampai keluar bunga telang tu. Dia buat satu proses lah. Dia petik, dia jemur, dia bungkuskan. Dia bungkuskan, lepas tu dia pergi supply dekat kedai-kedai makanan berdekatan. Sebab bunga telang ni kalau nak tahu dia guna untuk pewarna dalam nasi kerabu tu. Warna biru tu. Warna biru bunga telang tu lah. So dia apa dia buat, dia packingkan tu, dia pergi supply dekat restoran dekat-dekat kawasan dia. Berkaitan situ. So kat situ sedikit sebanyak dah dapat membantu dia mendapatkan pendapatan lah. Balik apa semua. Dapat base dia balik, dia dapat menapak sedikit demi sedikit. Jadi sampai satu tahap tu dia dah rasa dia dah dapat balik confidence diri, dia dah rasa dah stabil balik. Lepas tu kita bantu dia pula untuk mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah sampai dia dapat diterima bekerja dalam salah satu syarikat yang juga ada kaitan lah dengan kepakaran dia sebelum ni. So apa yang kita jaya buat ni, alhamdulillah program ni dapat membantu daripada orang tu jatuh, lepas tu kita bagi tongkat dia untuk berdiri sampai akhirnya dia dapat berdiri atas kaki sendiri. Tu antara kejayaan yang saya sukalah. Saya sendiri seronok lah tengok yang ada tu. Betul. Usaha dia daripada betul-betul dah ada. Dia jatuh and then kita bantu naikkan balik sikit-sikit sampai dia ada balik that confidence. Keyakinan dia untuk teruskan balik. Dah boleh berdiri balik atas tapak kaki sendiri. Betul. Satu kejayaan untuk akademi. Tahniah. Alhamdulillah. Kalau saya boleh add on lah satu atau dua program kan. Ada program yang kita flagship lah, salah satu flagship juga is New Muslim Class lah. New Muslim Class ni macam saya sebut tadi tu ialah kelas yang memang di-tailored untuk golongan non-Muslim ataupun orang non-Muslim nak revert ataupun juga yang Muslim yang nak turn a new leaf lah. So contohnya dia memang born Muslim selama ni, semuanya tak practice or whatever for whatever reasons, tak kisahlah kan. Cuma dia rasa nak berubah. So mana nak start? So nak start, datang di akademi, Saturday class tu. Bila datang, belajar from scratch.
No question ask. Kita tanya sekarang question your past apa kita tak tahu. Part is past. Past is past. Kita tak tahu pun. Mental Tak apa penting semua untuk kita lah. Itu semua tak penting. Tak tahu. Datang nak belajar kau. Mungkin dah terbuka untuk datang belajar tu pun dah cukup baik lah. Betul. So Baik. itulah boleh katakan itu macam starting point lah. Kelas tu starting point. Untuk yang non-Muslims untuk ubah dia punya perception. Ada pernah satu kes lah datang family lah, parents datang very hostile sebab dia dapat tahu anak dia nak masuk Islam contohnya kan. Very hostile, datang marah-marah apa semua benda. Tapi alhamdulillah bila duduk kita cerita kita punya president lah sini cerita apa tu Islam apa semua benda. Terus berubah daripada against terus dia kata oh okey dia boleh terima. Dia tak ada masalah pula. Tak ada masalah. Dia kadang persepsi negatif kat luar sana tu dia very simple punya, mudah punya, bukan mudah, simple punya persepsi lah. Dia contohnya apa yang antara kes yang kita pernah dapat ni, dia takut bila anak dia masuk Islam, anak dia masuk Melayu. Masuk Islam, masuk Melayu. Jadi ini satu persepsi yang tak kurang tepat lah kan. So apa yang kita buat, kita panggil dia family datang, kita jumpa dia, bincang lah, sesi perbincangan. Kita explain kat dia, sebenarnya anak you ni bukan masuk Melayu, bangsa dia tetap bangsa dia. Dia tetap anak you, macam mana you buat pun dia tetap anak you. Macam mana pun anak dia tetap wajib berbuat baik kepada ibu bapa dia, wajib memberi layanan terbaik kepada ibu bapa dia. Apa yang bertukar hanyalah dia punya belief sahaja, itu sahaja. So bila kita terangkan macam tu, dia dapat terima. Banyak orang dapat terima. Kadang sebab tak ada orang nak jelaskan kepada dia orang kan. Betul, bila kita terangkan kepada dia, dia boleh terima. So mungkin pandangan kita daripada kecil, sebab kita hidup dalam Malaysia ni, kita dah nampak Melayu, Cina, India tu daripada kita kecil. Betul. So itu apa persepsi Chinese mesti Buddha, India mesti yang macam ni kan. And then Melayu mesti Islam. So diorang akan fikir pada okey, kalau anak aku daripada Chinese ni masuk Islam mesti jadi Melayu lah. Mesti jadi Melayu lah. Mesti makan sambal belacan dalam TV ni. Betul. Padahal benda tu tak boleh je pakai chopstick ni, tak ada masalah pun kan. Betul kan. Faham. So itulah fungsi yang kelas hari Sabtu ni utamanya untuk fahamkan untuk fahamkan starting point, untuk clear the perception. Dan kita ada dua level itu lah. Kita boleh start dengan level 1 to level 2. Itu bila dah bersedia, dia rasa okay, Islam is the truth, masuk Islam lah. Kat situ tak je ada paksaan. Tak ada paksaan. Memang tak boleh paksa. Nak teruskan, nak teruskan, jom masuk kelas. Betul, exactly. So kita bagi that avenue lah. Ada soalan teruskan. Dia bila sesi syahadah sendiri pun memang kita punya SOP lah, memang family kena ada sekali. Supaya dia nampak, kita nak bagi tunjuk supaya tak ada apa yang nak diselindungkan. Itu yang ramai orang boleh terima lah. Kadang mungkin anak yang terbuka hati dia macam nak datang pergi tengok kan. Tapi kadang family jadi macam tak bagi sebab diorang tak tahu apa yang anak tu pergi belajar, apa yang dia pergi bersembang, apa yang dia cakap kan. Takut ada ke pernah berlaku like macam anak dah nak try to convert. And then selepas convert like berlaku terus pergaduhan apa benda semua yang membuatkan langsung jadi tak ngam, jadi tak cantik. Ada tak yang dia datang mengadu tentang benda tu? Dia bagi tahu macam saya dah convert tapi sebabkan tu saya punya parents langsung tak boleh dengan saya, tak boleh bla gaduh ke marah ke. Dan pernah tak selesaikan masalah segitu? Ada. In fact baru ni bukanlah baru ni, saya ingat dalam 2019 ada satu kes sebegini lah, di mana anak dia dah pun masuk Islam. Lepas tu parents dia dapat tahu memang jadi satu isu besar lah. Satu, dia ibu bapa dia memang tentang habis-habisan. Sampai dia datang kat kita tu mengadu, menangis-nangis apa semua. Tapi apa yang kita buat ni, kita macam mana pun kita nak cuba terangkan juga kepada family dia. So kita cuba nak, pada mulanya kita cuba nak panggil dia datang berbincang. Mula-mula dia orang tak terima kita punya invitation tu dan tak melayan pun. Tapi kita cuba lagi. Tak berhenti cuba, kita panggil lagi. Alhamdulillah satu hari dia nak terbuka untuk datang juga. Walaupun sesi tu tak berjaya juga, tapi kita dah biaya dia, panggil dia datang. So kita dah cuba terangkan. Tapi dia orang masih lagi tak dapat terima hakikat yang anak dia sudah pun mula Islam. Tapi kita tak berhenti situ, kita panggil lagi satu lagi sesi. Kalau tak silap saya, after the third session tu dia orang dah alhamdulillah akhirnya terima. Dia orang faham yang anak ni ada kemahuan dia nak memeluk Islam dan ia tidak menghalang anak dia untuk
dia bukannya berbakti untuk mak bapak tak ada masalah. berbakti lagi. mak bapak tak ada Teruskan. masalah. So bila setelah beberapa sesi tu alhamdulillah keluarga tu dapat menerima lah keputusan anaknya untuk memulai Islam akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So maknanya dari situ pun boleh selesaikan satu kata just mungkin kat situ disebabkan kata salah faham. Yes, Dan exactly. diorang sendiri pun tak tahu apa Betul. sebenarnya. Adakah dia macam ni terus tak boleh duduk rumah ni? Adakah rumah ni terus haram untuk dia ke lepas dia convert kan? Mungkin Betul. itu ada mentaliti yang diorang fikir betul tak? Jadi cantik. Nice. Jadi jom kita teruskan soalan seterusnya. Boleh Okey. terus. Alright. Daripada menjalankan program untuk kesihatan mental jugalah. Seperti yang kita tahu yang kita panggil mind, heart and soul. Apakah pendapat anda tentang berkenaan isu kesihatan mental dalam kalangan belia ni? Sebab kita tahu kadang sekarang ni kalangan belia memang banyak juga dengan masalah mental, depression apa semua kan. And then macam manakah strategi Al-Qadim sendiri dalam isu ni lah? Okey, dari segi kesihatan mental ni kita memang tak boleh nak nafikan lah. Bila kita sebut je mental, kesihatan mental, persepsi negatif tu terus datang. Masyarakat kita memang telah dieksposkan begitulah. Kesihatan mental tu sesuatu yang sangat negatif. Sampai orang-orang yang mengidap masalah kesihatan mental ni dia tak mahu pun keluar ambil untuk dapatkan bantuan sebab nanti bila ada stigma tu kan, bila dia keluar nanti macam-macam lah dia kena. Tak kisahlah pada kawan-kawan ke mungkin pada keluarga sendiri orang kelima pun kena. Jadi untuk belia pun dia sama juga. Dia dia lagilah bila kita belia ni dia dengan kawan-kawan dia adalah sesuatu yang dia sangat hargai kan. So dia nak open up kata kat kawan dia ada masalah mental ni, mungkin dia sendiri sangat tak selesa, tak yakin nak share dengan kawan dia, saya ada masalah gini. Dia takut nanti dia kena kelak ke apa, dia kena hentam kan, berjauhan ke, hilang ke apa kan. So macam mana strategi kita sekarang ni, kita nak create dulu that awareness ni yang mengatakan it's okay for you to have masalah itulah, mental issue. Mental issue kesihatan mental is okay, it's normal. Dia macam penyakit-penyakit lain, penyakit fizikal yang lain. Dia adalah satu bentuk penyakit juga. So bila kita dah create that awareness ni, orang pun boleh terima. Lepas tu barulah mudah untuk orang yang mengidap penyakit tu dia boleh dapatkan bantuan seterusnya. Itulah kita punya objektif untuk mengadakan program-program macam Mind, Heart and Soul ni. Kalau saya boleh on kita nak create dulu that awareness tu. Betul. Strategi untuk main yang program ni, Mind, Heart and Soul ni ialah kita buat, kita nak create awareness. Let's talk about it. Daripada tak cakap dulu dengan benda ni. Nak bagi tahu yang it's okay to talk about it. You ada masalah ni. Selama ni orang selalu bottle up kan. Betul, tak cerita kan. Orang bila kata macam aku ada, bila pergi jumpa doktor kata macam okey awak ada masalah mental illness ke everything apa semua. Untuk mengaku dengan orang tu jadi macam satu benda yang kita sangat takut. Betul, sebab ada stigma kat situ. Ada stigma yang mengatakan macam gila ni. Betul. Benda-benda stigma macam tu membuat orang jadi kena macam mental macam nak bagi tahu member macam nanti member aku mesti hilang. Dia macam mesti member aku takut dengan aku. Ada that fear lah. So melalui these talks kita akan buat sesi-sesi untuk just bercakap, talk about it. Oh, okay. Putus kat mana tadi? Dia start kat mana tadi? Stigma. Gila. Tapi betul, mental illness semua sebab tu. Kan. Banyak kan kadang-kadang jadi macam sekarang ni siapa yang gila ni? Kita ke dia je kan? Dia dah tahu dia ada dalam penyakit tu. And then kita lagi push dia. Dia lagi lah down lah. Kita punya attitude membuatkan dia rasa lagi Dia macam dia terasing tau. Betul tu. Sebab Stigma gila tu. Padahal bukan stigma gila gila pun, tu. depress je. Ni kan memang kena rekod ni. Gila kesihatan mental ni bukan gila, bukan masuk gila. Okay, kita pergi basuh rekod boleh Okay. Dekat stigma. Siapa tadi? Okay. Siapa? Stigma nak sambung dekat? Stigma. Okey. Okay. Okay, yang berkenaan program ni adalah strategi tu ialah to create awareness lah untuk encourage orang to talk about it lah and acknowledge
yang diorang ada isu mental health lah. So nak bagi selesa, it's okay to talk about it lah. Jangan bottle up. Betul, sebab kalau kita tengok kan, orang keliling selalunya bila kita dengar macam dia ni ada masalah isu mental. Dia kata, "Wish, gila ni, jangan rapat dengan dia ni kan." So orang yang ada masalah tu, macam sebab tadi dia kata masalah mental illness ni dia sama macam penyakit-penyakit lain. Okey, dia sama macam mungkin sakit demam ke sakit apa ke, dia satu jenis penyakit. And then macam mana untuk kita kira macam program ni ditubuhkan untuk tukar persepsi orang-orang keliling ni, sebenarnya bukan orang yang mengidap penyakit itulah. Sebab kita orang keliling ni yang membuatkan orang-orang yang mengidap penyakit tu takut untuk mensuarakan dia ada penyakit. Betul. Contoh kalau macam aku demam senang je bagi tahu. Mana kau aku demam, tak agak sakit pinggang sakit boleh bagi tahu. Tapi kalau nak kata kita ada masalah mental jadi macam takut. Janganlah, sebab saya pun ada pengalaman juga, which is orang-orang yang keliling saya, 2-3 orang kawan saya, pas story saya yang mengidap sampai level that depression, sampai bertukar attitude, everything. Berlaku benda tu juga dekat ahli keluarga saya juga. Betul. Kan. Sebenarnya orang keliling tu sendiri yang nak adapt situasi tu pun sebenarnya tak mudah. Betul. Tak mudah. Saya rasa orang kata perjalanan masa nak orang kata waktu adik saya jadi macam tu. Saya jujur adik saya jadi macam tu, dia terganggu mental dia. Seriously, saya sendiri yang ada dekat situ, saya rasa macam ya Allah, macam mana aku nak gerak lagi, macam mana aku nak teruskan lagi perjalanan macam saya yang ada di keliling pun rasa berat, rasa sakit. Apa yang dia ada, apa yang sebab bila saya panggil dia, saya mesti duduk dengan aku, kita sembang. Dek sini sekejap, duduk kita sembang. Bila kita sembang, saya rasa macam on that time saya dah tak boleh catch up apa saja yang dia fikir dalam otak dia. Macam dia dah berlari, dah ke sana, dah ke sini, ke sini. Dia tak tahu mana sudut, mana dia fikir. Saya jadi, dia punya perbuatan dia pun dah hilang daripada kewarasan yang sepatutnya dia buat kan. Kita jadi macam, sebenarnya orang keliling tu penting lah. Orang keliling penting. Itu saya bercakap, alhamdulillah sekarang ni keadaan adik saya dah semakin pulih. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat because waktu berlaku kat dia, waktu kami satu keluarga sendiri pun rasa macam sangat orang kata lelasah macam mana tak ni. tahu apa nak buat, nak pergi mana. Kita usaha benda lain, mungkin kita rasa macam dalam kehidupan ni aku rasa susah sekarang ni sebab aku tak ada wang ringgit salah. Kadang-kadang bila kita cari wang ringgit, Allah Ta'ala bagi benda tu, Allah Ta'ala boleh ambil balik. Dengan sekelip mata kata okey aku ambil, bukan sekarang ni wang ringgit kau nak aku bagi, tapi aku ambil kewarasan. Wang ringgit tak boleh ganti. Something like sebenarnya macam mana sekalipun orang keliling lah. Betul, saya setuju dengan benda tu. So itulah strategi lah to create awareness lah. Jangan downplay lah bila orang cakap dia depressed, jangan downplay. Macam alah itu sikit je tu. Cuba fahamkan dulu. Fahamkan apa itu mental health, apa itu depression contohnya. Cuba fahamkan. Kemungkinan kalau kita tengok ada orang-orang yang macam yang berkeliaran, yang kita nampak macam ni orang gila. Adakah permulaan disebabkan jadi macam tu dan tak ada dorongan? Dia boleh jadi gitulah. Kita walaupun kita bukanlah orang yang layak nak cerita bab kesihatan mental ni, tapi apa yang sedikit sebanyak kita buat research apa semua, dia penyakit kesihatan mental ni dia ada tahap dia juga. Mungkin pada tahap dia mungkin mula dengan tahap anxiety, mungkin dia boleh mula dengan tahap mild depression. Tapi kalau benda tu kalau dia tak daripada awal tak dibendung, tak diberi guide, tak ada intervention, dia akan jadi macam kes-kes tu. Kelamaan kalau orang tu yang hadapi kesihatan masalah tu, dia tak boleh nak kontrol diri dia dah, dia tak boleh nak luah perasaan, dia tak boleh dapatkan bantuan, dia akan cuba selesaikan masalah tu daripada dalam diri sendiri, dan lama-lama dia dah tak boleh handle, dia akan jadilah macam kes-kes yang gila yang teruk lah. Itulah satu lagi lah, kita kena mungkin pengalaman kita sendiri, kita mungkin boleh perbetulkanlah sikit persepsi kita lah juga. Mungkin bila kita cerita je pasal kesihatan mental, orang akan terus ada stigma gila. Kesihatan mental ni bukanlah gila kan. Dia ada juga tahap-tahap dia mungkin. Stigma tu nak kena tukar tu lah. Kadang-kadang bila go to depression sikit pun dah kata gila. Tak, dia mungkin sakit sikit je. Ada lagi rawatan yang boleh betulkan, boleh sihatkan dia. Okay. So jadi kalau saya boleh tambah dekat situ, itu umum, kelas ni umum, terbuka pada semua. Dari segi belia juga, apa kita buat, kita selitkan modul dalam program youth camp kita tu. Kita sentuh
touch base berkenaan isu-isu ni. Isu-isu mental health everything. Dan experience kita orang bila berdepan dengan youth golongan muda ni, diorang ada masalah tu tapi dia bottle up. Dia tak tahu nak cakap dengan siapa, tak ada avenue nak cerita kat siapa. So ada cases lah, ada case yang kita terima di dalam youth camp tu sendiri. Lepas dia dah go through few days dengan kita kat youth camp tu, baru dia open up, dia approach. Oh, actually I'm cutting myself. I've been cutting myself. Umur baru 16-14 tahun. Kesian. So benda-benda tu yang kadang-kadang tak ada awareness dengan kalangan society kita kan. Sebab diorang tak ada avenue nak cerita. So bila cerita tu baru kita tahu, oh ada masalah. Tu baru seorang yang kita tak tahu lagi. Betul. So itu strategi kita lah. Ramai lagi yang pendam. Betul. Yang dia sendiri tak ada orang keliling. Dia tak ada adik-beradik, tak ada parents mungkin nak bercerita. Betul. Best friend pun mungkin berjauhan kan. Betul. And yeah. So itulah strategi kita lah with regards to mental health dengan youth lah. Dia start dengan creating awareness. Bila orang dah aware, lepas tu baru the next step. Macam mana nak macam mana kita nak handle, nak tolong, nak bantu. Faham. Bukanlah kita nak cakap kita expert dari segi this matter, tapi kita bila cuba kita cuba bantu, kalau boleh. rasanya ni ni perlukan professional help dan kita bagi pergi kepada professional help lah. Kita boleh tengok tahap dia macam mana kan. Tugas kita is create awareness tu je. Faham. Baik. Alright, jom kita teruskan soalan seterusnya. Strategi utama Al-Akademi untuk mengekalkan kelestarian organisasi, contohnya daripada sudut kewangan, operasi dan juga anggota lain-lain lah. So silakan. Sebagai pertubuhan dakwah dan kebajikan ni, kita memang tak boleh lari lah daripada mengharapkan bantuan orang ramai untuk untuk kelestarian kita. Alhamdulillah, sejak saya terlibat dengan Al-Khadim ni, apa yang saya boleh nampak lah betapa pemurahnya rakyat Malaysia ni. Bila kita launch campaign, bila kita launch campaign derma kilat, memang cepat je dapat bantuan tu memang alhamdulillah sentiasa ada. So kat situ alhamdulillah memang itulah strategi kami untuk mengekalkan sustenance tu, di mana kita kena sentiasa keep relevant lah to the masyarakat supaya mereka tahu apa yang kita buat dan mereka juga boleh bantu kita dalam apa yang kita buat. Dari segi operasi pula, kita daripada sejak tahun 2019 kita sedang mengalami proses transformasi digital di peringkat dalaman Al-Khadim lah, di mana kita mengotomasikan semua proses-proses yang ada. Macam kalau dulu mungkin kita banyak buat filing secara fizikal, lepas tu kita tukar kepada digital filing. Ataupun mungkin dari segi finance matters ataupun perkara berkaitan HR, dulu semua manual filing, apply semua manual. Kita sekarang gunakan aplikasi apa yang ada kat market sekarang, kita digital kan, supaya benda tu memudahkan dan melancarkan lagi pengurusan operasi kita. Dari segi ni pula, dari segi hikmat kita kepada masyarakat, kita apa yang saya nak share kat sini, kita ada satu program dipanggil Perfecting My Solat. Sebelum 2019 tu kita buat semua on-site. On-site tu kita ada kekangan dalam satu course tu ada dalam 100 orang. Tapi waiting list punya banyak. So kita tak mampu nak banyakkan lagi frekuensinya kan. Jadi apa yang berlaku, alhamdulillah hikmah daripada MCO ni, akibat MCO kita terpaksa transform daripada offsite kepada online. Daripada onsite pada online. Jadi kita tawarkan program tu dalam online. Kalau dulu 100 orang maksimum, baru-baru ni Perfecting My Solat tu berjaya dapatkan 800 peserta untuk satu program. Semua melalui daripada proses transformasi digital kita tu, kita dapat sediakan satu program yang boleh sampaikan lagi outreach dia lebih luas. Meluaskan lagi yang kata segala-galanya lah. So kalau saya boleh add on pada Encik Fizal ni, Tuan Fizal punya point tu ialah the digital transformation tu juga ialah salah satu perkara kita buat ialah to move towards a paperless office lah. So at the same time juga kita adopt all these corporate systems dengan practices, kita apply pada NGO lah.
pada NGO kita lah. Contohnya kalau kita bekerja, kita guna, mostly kita pakai MS Teams, Microsoft Teams. So kita communicate kat situ, filing semua kat situ, semuanya digital lah kat situ. So kita move away from people lah basically. So because teknologi kan sentiasa berubah kan. Dan kita pun sebagai NGO pun kena follow. Kita jimat. Betul lah. Kalau dulu semua benda kena print, sekarang pakai online je kan, online je senang kan. So sekarang pun today pun month to month pun we are constantly looking for software, system, solutions yang up to date. Apa yang boleh memudahkan kerja, kita apply. Mana boleh senang lagi. Mana boleh senang, betul. Lagi boleh senang, kita senang lagi. Betul. Siapa nak buat kerja susah, semua nak kerja senang kan. Betul. Sebab ni memang rakyat Malaysia sendiri pun memang nak cari satu organisasi yang mana betul-betul boleh percaya. Betul. Kadang-kadang kita nak bantu, bila letak macam kita ada rasa ragu-ragu. Benda tu yang tak best tau. Contohnya daripada sudut orang yang nak memberi contohnya. Macam aku nak bagi ni, ini percaya ke ni Betul ke ni kan? Betul ke dia orang bagi bantuan ni? Betul ke ni? Bantuan ni betul ke jalan? Entah iya ke tak iya kan? Kadang-kadang bila kita jumpa satu yang okey, yang ni boleh percaya dan boleh nampak kat rakyat Malaysia sangat murah. Sangat murah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alright, untuk Al-Kadim sendiri mempunyai strategi yang kata untuk menjana yang kami fahami sebagai sebuah strategi keusahawanan. Sana nak sebut dia kan. Puasa kau. Kesawanan sosial dan juga komuniti. Jadi macam mana Kak Al-Kadim orang kata nak mencipta ruang yang lebih yang kata kondusif untuk komuniti berjaya dalam keusahawanan ni? Siapa nak jawab? Speaker. Okey. Dia macam saya berbalik-baliklah pada kita punya program kebajikan tu, Skuad Perhatian Kemiskinan tu, SPK. Lepas kita dah bantu dia, lepas tu kita dah kenal dia, kita dah tahu hati budi dia, macam mana kita nak bantu dia the next step? Salah satunya melalui kita sedang bimbing dia untuk keluarkan produk-produk mereka sendiri. Tak kira lah sama ada produk makanan, ataupun produk kraft tangan, ataupun merchandise. Merchandise. So kita nak bantu dia untuk keluarkan produk-produk mereka sendiri. Kita akan bimbing dia lah. Okey, bila dia dah ada produk ni, the next step is dia kena menjual. Bila kena menjual, mereka mungkin tak ada kepakaran untuk menjual tu. Jadi kat situ juga kita masuk bimbing dia, di mana sekarang ni kita dah develop kita punya marketplace sendiri. Kita panggil Unit 3, unit3.my. Daripada unit3.my itulah nanti insya-Allah satu hari nanti bila produk tu dah ada daripada para penerima bantuan tu, hasil daripada kerja tangan para penerima bantuan SPK tadi tu, kita akan jualkan ke dalam unit tu. Kita nak sediakan satu sales channel untuk dia orang. Sebab kebanyakan ini kita ambil cerita pengalaman daripada kisah-kisah lepas kan. Orang mungkin boleh bawa keluar produk dia, tapi dia nak jual kat mana dia tak tahu. Dia tak tahu. Macam dulu mungkin konvensional lah, kita dah ada produk, kita jual dekat kedai, kita jual kat pasar malam. Tapi sekarang dengan perubahan, dengan semuanya nak digital kan, so macam mana nak jual? So kat situ lah kita develop satu platform ni, unit3.my ni, untuk membantu yang para penerima SPK tadi tu dengan produk dia boleh jual melalui maknanya ni orang kata dah dibantunya lagi, dia baginya platform dia, tolongnya lagi. Maknanya takkan bagi diorang stop dekat situ. Betul. Sampai dia mungkin daripada macam tadi yang kata buat bunga untuk nasi kerabu tu, betul kan, daripada tak ada brand mungkin dah ada brand. Daripada dah ada brand tu pula macam mana kau nak kembangkan lagi brand kau macam tu lah. Maknanya takkan jangan bagi dia stop dekat situ. Dia tak habis lah, dia tak buat tu dia selagi boleh. Dia akan terus selagi boleh gerak. Sebab betul, mungkin setengah orang macam, iyalah aku boleh buat ni kalau nak jual cookies saja. Saya boleh bake cookies banyak. Nak jual kat mana? Entah, sekarang ni pasal malam tak boleh buka. Contohnya kan. Mana nak letak kan? Faham? Itu ialah satu demographics SPK tadi. At the same time kita ada lagi satu demographics, kita ada volunteers kan. Saya sebut tadi kan, volunteers, youth. Salah satu program yang kita buat dari segi jana tu ialah kita buat bazar. Dulu sebelum MCO lah, kita buka youth bazaar contohnya. Kadang-kadang diorang ni youth ni kreatif, diorang ada produk sini masing-masing kat rumah, tapi mungkin sales kurang ke apa benda. So kita buat satu hari, satu event, kita panggil youth bazaar, buka lah booth for free. Buka. Nak jual apa jual lah. So they can get some income from that lah. Kadang-kadang tu orang tu suka doodling for example. Ada setengah tu suka baking, buat pastry. Jual lah. Dia ada yang buat essential oil lah, macam-macam dia buat. So kadang-kadang tak cukup exposure kan. So kita create satu day, satu event day
Bagi tahu kat semua orang, okay, this youth nak menjual, datang support. Diorang boleh masuk jual secara percuma duduk kat situ? Betul. Itu kita punya pemberian lah. Baik, Give the nice. platform, jual lah apa you nak. Oh, ada platform baru ni. Saya. Nampak ada produk kan? Free? Macam ada produk kan? Saya cek produk sekarang ada produk ni. Tempat jual free dah ada ni cantik. Alright. Contoh sekarang ni kan, macam mana pula kalau macam dalam orang kata belia-belia kita sendiri kan. Rasa diorang berminat untuk orang kata menubuhkan satu organisasi seperti Al-Khadim ni sendiri kan. Jadi apakah yang boleh Cik Berdua kongsikan untuk diorang nak buat gerak kerja supaya diorang dapat buat satu orang kata pertubuhan seperti Al-Khadim ni? Okey, sebelum saya bagi Fahmi cerita sikit, saya tambah sikit. Belum saya cerita sikit lah dulu. Okey, kita faham bila golongan belia ni, kita faham dia bersemangat untuk tubuhkan satu organisasi untuk dia mencapaikan objektif dia kan, apa dia nak, mungkin dia nak buat bantuan, mungkin dia nak buat macam-macam lah apa dia nak buat. Kita faham semangat tu sangat tinggi. Tapi untuk saya sendirilah, untuk mengikut pengalaman saya sendiri, macam saya join dulu mana-mana organisasi yang ada supaya kita boleh kita boleh faham dulu macam mana sebuah organisasi ni bergerak. Mungkin kalau kita terus buat sendiri, kita tak nampak macam-macam cabaran yang berlaku kan. Macam kalau kita join dulu yang lain punya, kita dapatkan pengalaman dulu. Kalau tak nak lama pun tak apalah, mungkin setahun. Kita ambil pengalaman macam mana organisasi tu diuruskan, macam mana mereka mendapatkan dana. Dua ni amat penting lah. Macam mana diorang dapatkan sukarelawan ataupun tenaga kerja untuk membantu pergerakan organisasi tadi. Kalau dana ada, event ada, orang nak buat kerja tak ada pun susah kena juga. Susah juga. So lepas dia dapatkan pengalaman tu, barulah kita boleh tubuhkan satu organisasi. Masa tu bila dah tubuh, kita dah tahu dah apa nak buat. Kata kerja kita dah nampak jalan, dah nampak perjalanan dia macam mana. Oh, kita kena buat macam ni, kita kena ada orang untuk jaga ni, kita kena ada orang untuk buat benda ni macam ni. Faham? Faham, maknanya join dulu. Macam ambil pengalaman dulu lah, pengalaman dulu. Macam Cik Berdua pun rasanya lebih pada 10 tahun dulu join kan. Lebih kurang lah. Sekarang memang dah lebih berbelas tahun ada kan. Sama juga macam awal mula masuk, muda kan, sekarang muda kan. Dan bila masuk pertubuhan ni, nombor satu kena faham lah, pertubuhan ni dia di bawah ROS. So ROS ni ada dia punya syarat-syaratnya. Contohnya ada AJK. So bila kita masuk, ada AJK. Kebanyakan orang tu lah. Punya ada AJK. Betul, tak tahu pun ada AJK. So tak tahu pula AJK ni dia punya voice is very powerful. So gila orang muda masuk, macam kita nak buat macam-macam kan. AJK kita tak boleh. AJK tak setuju. Tak setuju. Tak boleh pula kan. Oh. Tapi bila dah muda kan, nak buat macam-macam kan. Tapi apa yang macam Fiza cakap tu, cari pengalaman kan. Bila masuk, bila kita muda ni kadang-kadang kita tak nampak dia orang punya sebab kenapa hikmah dia kan. Sebab dia orang ni lebih pengalaman. Faham? So bila dah lama, faham kenapa tak boleh buat A, tak boleh buat B, tak boleh buat C. Itu dalam gerak kerja pertubuhan lah. So kalau balik pada soalan tu, tips ialah jangan buat dulu. Jangan buat dulu. Maksud join dulu. Fahamkan dulu. And at the same time, sebelum buka pertubuhan kan, soalan yang kena tanya dulu ialah kenapa nak buat tu, nombor satu. Ialah apa main focus. Sebab apa? Sebab NGO kat Malaysia ni dah banyak. Kemungkinan juga apa yang diorang buat tu, ada orang dah buat dah pun. Faham? So instead you competing with them, you join, kuatkan pertubuhan tu. Itulah. Sebab mungkin ada orang jadi macam, kau ni kalau orang belia muda-muda pula kan, aku nak buat satu pergerakan macam Al-Khadim ni. Orang boleh macam-macam persepsi. Ni nak makan duit, ni contohnya kan. Kita macam orang Malaysia tadi nak memberi, tapi nak cari pertumbuhan yang betul-betul dipercayai tu macam susah tau. Betul. So bila dah jumpa, that's why macam rupanya ramai orang Malaysia memang suka memberi, suka bantu punya. Faham? Baik, terima kasih atas jawapan itu. Tapi kalau diorang rasa dah ready lah, katalah diorang dah ready nak tubuhkan tu, first kali ialah pergilah ke ROS, tanya dulu apa persoalan, macam mana nak tubuhkan apa semua. Tapi dalam masa sama, bila dah dapat tubuh tu, bila nak pilih AJK tu, pilihlah juga AJK yang peringkat umur yang pelbagai lah. Kan, katalah dia ni
belia yang nak tubuhkan persatuan ni. Bila pilih AJK tu, pilihlah AJK yang agak berumur sikit, yang mana ada pengalaman, supaya dia pun boleh contribute dia punya experience dalam organisasi itu. Kalau tak nak masuk dia sebagai AJK pun, mungkin boleh jadi sebagai penasihat, advisor. Penasihat. So dia boleh dapat input-input yang dia mungkin tak nampak daripada betul. Bila kita pula nampak orang yang lebih pengalaman ada dekat satu organisasi pun, kita pun lebih percaya pengalaman yang dia bawa tu yang kita lebih percaya apa semua kan. Faham? Sebagai contoh kan yang tadi Fiza cakap pasal legal advisor kan. Especially dalam bahagian legal. Sebab ROS ni banyak akta. Akta 1, 2, 3 apa semua. So kalau orang tak tahu benda tu, dia langgar, kemudian ROS dapat tahu, dah kena pandai macam-macam lah jadi. Jadi macam-macam kan. So tu pasal perlunya ada orang yang lebih senior, lebih pengalaman, dia tahu dia tahu belok-beloknya sendiri untuk memudahkan kerja kita juga, sebab kita nak mudahkan kerja orang, kita nak bantu orang kan. Macam inilah dia punya compliment. Orang lama, orang yang lebih berumur ni lebih ada hikmah. Orang muda ni kurang hikmah tapi semangat. So kena gabung lah. Bila gabung baru jadi. Niat betul, cara pun kena betul lah. Niat tu dah bagus lah, cara pun betul lah. Niat pun kena betulkan cara, kena ikut cara yang betul juga. Faham? Baik. Alright. Jadi jom, bolehkah Kadim berkongsi sikit lah tentang program yang akan datang, yang orang kata boleh disertai oleh golongan belia ni, yang mana berminat untuk menyertai gerakan Al-Khadim yang lakukan sekarang ni. Saya dengar sekarang ni rasa macam lepas ni saya kena ambil contact number boleh saya nak join macam tu. Jadi kalau orang-orang lain yang tengok juga video ni rasa macam nak join, boleh nak join macam mana? Okey, di bulan Ramadan ni kita setiap tahun kita ada satu program yang namakan Bantuan Raya. Bantuan Raya ni kita untuk tahun ni kita pergi ke luar sana untuk distribute pack-pack makanan dan juga bantuan-bantuan lain lah, bantuan baju raya ada, bantuan raya ada dan juga pack-pack makanan mini. Okey. Jadi bila kita buat program ni, tahun ni kita nak distribute 1,200 pack. So kita perlukan tenaga yang semangat tadi ni, yang muda-muda ni. Kita perlu AJK, tapi kalau AJK saja tak boleh, kena ada orang kita juga, orang muda dia kuat kan, fizikal dia masih kuat, masih semangat. So kita perlukan tenaga kerja ni, sukarelawan ni, lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ni. Kita jemputlah datang untuk bersama kita menjadi sukarelawan untuk dalam program kita panggil bantuan SPK, Bantuan Raya. So macam mana kita nak masuk sertai sekali, nanti ikutlah sosial media kami, Facebook kami, juga Instagram kami Al-Khadim. Dan insya-Allah kita akan blastkanlah segala aktiviti kat situ, dan macam mana nak sertai program-program kita nanti. So jangan lupa follow Al-Khadim Facebook dan juga Instagram. Baik, ada lagi? Dah cover semua dah. Alright, jadi sesiapa saja yang berminat boleh pergi ke Instagram terus Al-Khadim. Boleh tengok kat situ segala update tentang event nanti so apa lagi tenaga banyak kita letak di tempat yang betul lah. Betul. Belum puasa pula ni kan. Cakap last kopek Ramadan. Bagilah tempat yang betul lah. Kita bagi lah. Tahun lepas mana kita duduk saja. Alright. Pertama terima kasih banyak atas meluangkan masa dengan kami hari ini dalam Chillax. The One Who Serve. Dah terbalik tu aku punya agak-agaknya tu. Tapi macam tu cerita dia. Dah seronok kita bersembang tadi kan. Dah ke mana saya dah terfikir macam-macam gerakan, macam mana keadaan masa bagi-bagi bantuan mesti kecoh. Havoc kan. Tapi menarik. Seronok. Dia mula rasa macam tak nak malah macam ada. Betul lah, belum warm up kan. Macam masa kena ikut pula ni kan. Tapi contoh nak share moment lah, kalau katakan bagi, ada juga yang penerima tu bila dia dapat bantuan tu, dia berterima kasih tu, kadang-kadang buat kita tersentuh macam saya hantar je. Tak apa, thank you very much. Terima kasih banyak. Rasa dia hargai. So kita sebagai medium hantar kan. Peluh-peluh tu semua dah tak ada kira. Tak rasa seronok lah kat situ. Rasa seronok kan. Baiklah, so kalau rasa-rasa kita nak join, nak rasa juga pengalaman macam ni, orang kata feeling tu bila kita bercerita dengan rasa sendiri tu lain. Kalau nak rasa sendiri, korang boleh pergi ke Instagram Al-Khadim, boleh tengok segala aktiviti. Nak join silakan, dialu-alukan. Kami perlukan tenaga belia. Alright, once again terima kasih banyak. Terima kasih banyak dengan kami hari ini, dan kita jumpa lagi di episod seterusnya dengan apakah topik-topik yang kita akan bincangkan. Kena nantikan bersama dengan kami dalam Chillax. Saya Zahir. Assalamualaikum.